Hai, Assalamualaikum, salam hormat, salam sejahtera semua. Selamat datang ke YouTube Syah. Baiklah, untuk video pada kali ini saya akan berkongsikan kepada anda 6 tips membeli dan menyimpan emas. Jadi, tanpa melengahkan waktu, jom kita lihat apakah 6 tips tersebut. Baiklah, untuk tips yang pertama bagi mereka yang nak memulakan simpanan dan pembelian emas ataupun yang bercadang untuk membeli emas, adalah jangan bertangguh untuk membeli. Ini adalah salah satu tip yang amat penting sebagai seorang penyimpan dan juga pelabur emas. Kita tidak perlu bertangguh-tangguh untuk menyimpan ataupun membeli dalam emas kerana kita tahu untuk jangka masa panjang harga emas itu akan naik. Sekiranya kita masih lagi bertangguh, banyak perkara yang kita akan kerugian, terutama dari segi waktu. Waktu hari ini adalah tidak sama dengan waktu semalam. Yang dah lepas, biarkan ia saja berlepas. Jadi, sekiranya anda bercadang untuk membeli pada hari ini, terus saja membeli. Kedua, sekiranya anda tidak masih lagi bertangguh, kemungkinan besar duit simpanan anda ataupun duit anda yang telah anda allocatekan untuk membeli emas mungkin telah digunakan untuk kegunaan-kegunaan lain. Jadi, anda dah melepas untuk menyimpan emas pada hari ini. Jadi, tips yang pertama adalah jangan bertangguh untuk menyimpan. Lagi cepat anda menyimpan, lagi bagus. Untuk tips yang kedua adalah jangan beli ataupun menyimpan emas tanpa ilmu. Apa juga urusan yang kita lakukan, ilmu dan juga pengetahuan itu adalah amat-amat penting. Jadi, sekiranya anda ingin memulakan simpanan emas, pastikan anda tahu terlebih dahulu tentang produk-produk yang ingin disimpan, apakah syarikat-syarikat yang anda simpan dan juga tentang harga itu sendiri. Kita tahu harga emas adalah berbeza-beza mengikut syarikat ataupun pembekal ataupun penjual di luar sana. Jadi, sebagai seorang penyimpan dan juga boleh dikata sebagai seorang pelanggan dalam penyimpanan emas, harus anda mempunyai serba sedikit ilmu tentang emas ataupun tentang dunia emas. Dan dengan ilmu juga anda akan dapat membezakan di antara ini adalah yang betul-betul penyimpanan emas ataupun yang sesuatu benda yang seperti boleh dikatakan scammer. Ingat ya, pada zaman sekarang terlalu banyak scammer-scammer yang menggunakan emas sebagai medium bagi mengaburi mata kita. Di dalam emas tidak ada pendapatan bulan dan bintang. Jadi, ilmu itu adalah penting di dalam semua juga jenis pelaburan, termasuklah pelaburan dan juga simpanan di dalam emas. Baik, untuk tips yang ketiga, adalah jangan beli emas sekali sahaja. Inilah yang banyak berlaku dalam kalangan penyimpan-penyimpan emas di luar sana, termasuklah di bawah bimbingan saya. Mereka ni kebanyakannya pada mereka ataupun golongan-golongan yang menyimpan ataupun membeli emas sekali saja, sebenarnya dia merugikan diri dia sendiri dan juga merugikan duit dia juga. Harus diingat, seperti saya nyatakan tadi, emas tidak menjanjikan pendapatan bulan dan bintang. Dengan kata lain, tidak ada dividen, tidak ada bonus tahunan dan sebagainya. Jadi, bagi memastikan bahawa emas anda sentiasa bertambah, anda perlulah konsisten di dalam menyimpan 1 gram, 2 gram, 3 gram dan seterusnya. Barulah nampak kita punya penambahan gram-gram emas di dalam simpanan kita. Selain daripada itu, pentingnya konsisten dalam menyimpan emas ni adalah berkaitan dengan average cost. Yang mana kita dapat membuat pemurataan harga di dalam simpanan emas ini. Seperti yang kita tahu bahawa harga emas adalah naik, adalah turun. Jadi, katakanlah pada hari ini kita membeli pada harga 250 dan bulan hadapan harga menjadi 240, turun kan. Jadi, sekiranya kita konsisten 250
250 dan juga 240, kita akan dapat satu harga, iaitu untuk 2 gram hanyalah kita dapat satu harga, itu yang dinamakan sebagai pemurataan harga. Itulah kelebihan kenapa kita perlu konsisten di dalam menyimpan. Okey, baiklah. Untuk tips yang keempat di dalam membeli dan juga menyimpan emas adalah berkaitan dengan pemilihan syarikat. Okay? Pilihlah syarikat yang kukuh seperti Public Gold. Kenapa saya mengatakan Public Gold? Pertama sekali, saya sendiri menyimpan dengan Public Gold. Keduanya, Public Gold telah berada dan bertapak di Malaysia selama 15 tahun. Jadi, anda di luar sana boleh menilai sendiri akan kekukuhan dan juga credibility syarikat Public Gold di dalam pelaburan dan juga simpanan emas di Malaysia. Selain daripada itu, produk-produk Public Gold juga diterima pakai oleh kebanyakan arahnu di Malaysia. Jadi, anda tidak perlu risau bagaimana untuk mendapatkan cash kerana kebanyakan arahnu dalam Malaysia menerima produk Public Gold. Okey, satu perkara lagi berkaitan dengan pemilihan syarikat yang betul adalah berkaitan kebolehan ataupun syarikat tersebut membeli semula emas. Tidak semua kedai emas ataupun syarikat ataupun pembekal emas yang sanggup untuk membeli emasnya semula. Tetapi di Public Gold, saya ingin menyatakan bahawa syarikat Public Gold akan membeli 100% produk mereka. Jadi anda tidak perlu risau dan tidak perlu takut di mana hendak menjual. Sekiranya anda memiliki produk Public Gold seperti saya sekarang, iaitu 5 dinar, dan anda ingin menjualnya, anda dan juga saya nasihatkan jual produk ini balik kepada Public Gold kerana Public Gold akan mengambil dengan harga yang lebih tinggi. Jadi jangan risau bagaimana untuk mendapatkan cash kerana produk Public Gold diterima pakai oleh kebanyakannya arahnu dan Public Gold akan membeli balik produk-produk di bawah milik Public Gold itu sendiri. Baiklah, tips yang kelima di dalam penyimpanan dan juga membeli emas ini adalah pemilihan produk yang sesuai. Ini adalah salah satu faktor ataupun tips yang perlu diambil tahu oleh sebagai penyimpan emas. Memang di luar sana banyak produk emas, terlalu banyak jenis-jenis emas. Tetapi sebagai seorang penyimpan emas, anda perlu memilih ataupun menyimpan emas yang mempunyai ketulinan yang tinggi, iaitu emas 999. Saya tidak mengatakan bahawa emas hiasan ataupun emas 916 tidak bagus. Dia bagus, tetapi bagi memaksimumkan ataupun mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi, emas 999 adalah yang terbaik sebagai untuk disimpan kerana ketulinannya. Kalau kita cakap daripada sudut ketulinan, 999 emas 999 dia mempunyai 99% emas dan hanya 1% sahaja logam-logam lain. Berbanding dengan emas 916 ataupun emas perhiasan. Emas perhiasan ini dia hanya mempunyai 91.6% emas dan selebihnya adalah logam-logam lain. Jadi daripada segi ketulinannya, emas 999 adalah yang terbaik berbanding dengan emas 916. Di samping itu, kenapa kita perlu menyimpan emas 999 adalah berkaitan dengan spread. Inilah pentingnya ilmu di dalam simpanan emas. Kita perlu kena tahu berkaitan dengan spread ataupun susut nilai. Semua jenis emas, tak kira emas 999 ke 916 ke 780 ke, dia ada spread yang tersendiri. Lagi tinggi ketulinan emas tersebut, lagi nipis spread ataupun susut nilainya. Jadi bagi memaksimalkan keuntungan di dalam simpanan dan pelaburan emas, anda perlu menyimpan emas 999. Sama ada dinar, seperti sekarang dinar, ataupun anda boleh simpan dalam bentuk small wafer ataupun jongkong-jongkong emas yang lebih besar. Itu terpulang pada anda yang mana anda nak menyimpan. Jadi saya menasihatkan anda yang di luar sana, jangan
simpan emas 916 ataupun 9 emas perhiasan, simpanlah emas 999 sebagai emas simpanan dan juga pelaburan anda, kerana keuntungannya adalah jauh berbeza berbanding dengan emas 916. Okey, sekarang jom kita lihat apakah itu tips yang keenam di dalam pembelian dan juga penyimpanan emas ini. Okey, tips yang keenam adalah berkaitan pastikan anda boleh pegang sendiri emas tersebut. Okey, seperti sekarang ya. Ingat, apabila kita membeli emas, kita perlu memiliki emas tersebut, dan kalau boleh kita boleh memegang emas tersebut ya. Seperti di tangan saya sekarang ada 5 dinar dan juga ada 1 dinar. Oh, nak pegang lagi. Okay, kita boleh buka ya. Okay, saya akan tunjukkan kepada anda bahawa untuk 5 dinar ini kita boleh pegang terus ya. Kita boleh buka casingnya dan kita pegang secara fizikalnya. Okay, jadi bila kita menyimpan emas, bukan semata-mata di dalam bentuk paper atau kita panggil sebagai paper gold ya, yang ternyata dalam kertas, tetapi pastikan emas itu anda pegang dan anda memiliki emas tersebut. Okay, barulah ianya adalah betul-betul simpanan emas. Okay, seperti yang kita tahu bahawa di Public Gold dia ada menyediakan juga akaun emas iaitu GAP Gold Accumulation Program. Okay, di dalam Gold Accumulation Program, saya telah nyatakan dalam video sebelumnya, dia bersandarkan 100% emas. Jadi tak perlu risau tadi saya katakan perlu ada emas di Public Gold. Walaupun anda menyimpan di dalam bentuk akaun, sebenarnya emas anda ada, cuma emas itu disimpan oleh Public Gold. Terpulang kepada anda sama ada anda ingin menyimpan melalui GAP ataupun anda terus membeli fizikal seperti saya. Kalau saya memilih kepada dua-dua kaedah tersebut, sama ada GAP ataupun fizikal. Okay? Kenapa? Okay, untuk GAP saya memfokuskan kepada item-item yang besar, sepertinya 100 gram dan ke atas. Ya, sejujurnya saya tidak mampu untuk membeli 100 gram secara cash ataupun secara direct melalui duit simpanan saya. Jadi saya boleh mengumpul dan memiliki 100 gram itu sedikit-sedikit melalui akaun GAP. Itulah kelebihan akaun GAP Public Gold. Jika anda nak tahu berkaitan dengan kelebihan akaun GAP, anda boleh melihat pada video saya yang sebelum ini berkaitan dengan GAP. So, itulah 6 ataupun tips di dalam menyimpan emas. Yang pertama adalah jangan bertangguh untuk menyimpan. Yang kedua, jangan beli emas tanpa ilmu. Yang ketiga, jangan beli emas sekali sahaja. Konsisten di dalam menyimpan dan membeli emas. Yang keempat, pilihlah syarikat yang kukuh seperti Public Gold. Pilihlah produk yang sesuai, iaitu emas 999 bukan 916 emas 999. Dan juga yang keenam, pastikan anda boleh memegang emas itu sendiri. Bila kita membeli emas, pastikan kita dapat emas, kita simpan emas itu sendiri. Okey, itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. Sekiranya anda berminat untuk memulakan simpanan bersama Public Gold dan di bawah bimbingan saya sediakan link pendaftaran di dalam ruangan description, dan juga anda boleh WhatsApp dan juga menghubungi saya. Juga terdapat dalam skrin ini dan juga di dalam description. Saya akan bantu guide anda dalam menyimpan emas. Okey, itu sahaja perkongsian saya pada untuk hari ini. Semoga ianya memberi sedikit panduan dan juga gambaran kepada anda yang ingin memulakan simpanan dan juga pelaburan emas. Sebelum itu, jangan lupa like dan subscribe YouTube saya. InsyaAllah banyak lagi video-video dan perkongsian yang akan saya berikan kepada anda. Semoga ketemu lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum dan berjumpa lagi.